أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi kita pagi ini untuk kita menyambung kitab Tuhfatul Mari, bekal atau hadiah bagi orang-orang yang sakit, yang diterjemahkan sebagai tahurun insya-Allah, yang menjadi pribadi yang tegar di tengah badai duka. Sebuah kitab yang disusun oleh Syekh Dr. Abdullah bin Ali Al-Ju'aitin hafizahullah taala, yang memuatkan 7 bab atau 7 perbahasan, memberikan panduan bagaimanakah seseorang seharusnya bersikap ketika mana dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Insya-Allah pada pagi ini kita akan memasuki bahagian yang ketiga pada bab yang keenam. Ya, bahagian ketiga dari bab yang keenam, iaitu apa sajakah yang perlu dilakukan oleh seorang yang diuji dengan sakit. Ya, yang mana perkara-perkara yang perlu dia lakukan itu adalah berkaitan dengan perkara yang akan berlaku ke depan, sama ada yang berkaitan dengan dirinya atau berkaitan dengan orang lain. Di mana perkara yang pertama yang telah berlalu penjelasannya, iaitu tentang bagaimanakah orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit menguruskan waktunya ketika dia sakit. Yang keduanya adalah hendaklah dia bersegera menulis wasiat. Dan yang ketiganya pada pagi ini adalah bebaskan diri daripada segala tanggungan. Ini di antara sekian banyak perkara yang perlu dia lakukan, yang hendaklah dia bertindak dengan segera. Jadi perkara ketiga yang perlu dilakukan oleh orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit adalah membebaskan dirinya dari segala tanggungan. Pada muka surat 247. Berkata Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam bab ini, apabila anda masih mempunyai hutang, apapun bentuknya, baik kepada kerabat ataupun teman, segeralah melunasinya. Jadi yang pertamanya adalah tanggungan yang wajib kita selesaikan, yang wajib kita tuntaskan, yang wajib kita lansaikan adalah hal yang berkaitan dengan hak orang lain yang berada pada kita. Tentunya perkara yang penting yang perlu diingatkan adalah berkaitan iaitu hutang. Kerana kita telah mengetahui bahawa hutang adalah merupakan hak seseorang yang wajib kita kembalikan. Dan Nabi SAW menjelaskan tentang hal hutang ini dalam banyak peringatan. Kerana hutang adalah salah satu bentuk tanggungan, yang mana ketika kita susah,
ada orang yang sanggup bersusah untuk kita. Ya, seperti mana ketika mana kita berada dalam kesempitan hidup atau sesuatu keperluan, kita datang kepada seseorang sama ada yang kita kenali atau yang tidak kita kenali dan kita minta bantuan kepadanya. Ya, dengan pelbagai pujuk rayu, penjelasan, sampai-sampai kita menunjukkan kesedihan yang amat sangat demi untuk melembutkan hati orang tersebut agar dia sudi untuk membantu kita. Adapun orang tersebut ketika mana dia membantu kita, barangkali ketika itu ya dia tidak memerlukan wang itu kerana ia adalah sebagai wang simpanannya dan sebagainya, atau dia memerlukannya tetapi disebabkan melihat kita berada dalam keadaan yang sangat memerlukan, maka akibat kasihan dan ingin membantu untuk melepaskan kesulitan yang sedang kita hadapi, maka dia berikan hutang itu kepada kita. Maka sudah sewajarnya dan sewajibnya ya, ketika mana kita memiliki kelapangan, ya, maka naklah kita mengembalikan haknya, iaitu mengembalikan hutang yang kita pinjam. Maka jangan sekali-kali kita menangguhkannya bila kita mampu. Dan yang paling utama ketika berhutang, hendaklah menunaikan janji yang telah ditetapkan. Contoh, kita berhutang, maka kita berjanji akan membayarnya dalam tempoh sekian-sekian. Katakanlah dalam tempoh sebulan atau 2 bulan. Maka hendaklah kita berusaha untuk menyelesaikan hutangnya. Dan jika kita masih belum mampu, maka hendaklah dikhabarkan kepadanya untuk meminta tempoh. Ya, dan jika dia bersetuju, maka itu adalah satu kebaikan bagi kita. Dan apatah lagi bila mana kita berada di dalam keadaan sakit, ketika mana dalam dua situasi, sama ada kita mampu atau tidak mampu, hendaklah kita melakukan tindakan dengan segera. Jika masih belum mampu untuk melunasi hutangnya, maka hendaklah kita tulis wasiat, maklumkan kepada ahli waris, sebagaimana yang telah berlalu penjelasan pada bahagian yang kedua. Ya. Ataupun kita hubungi dia ketika kita berada dalam situasi yang sakit itu, memaklumkan jika berlaku sesuatu pada diri kita. Ya, katakanlah kita menemui ajal disebabkan oleh sakit itu, maklumkan dia, nanti kau datang kepada ahli warisku, tuntutlah daripada mereka. Ya, kerana barangkali ya, ketika kita mati, kita ada wang. Wang yang datang daripada mana? Barangkali daripada iaitu pencen ataupun daripada simpanan, simpanan KWSP. Ataupun barangkali daripada ya mana-mana wang yang kita laburkan atau umpamanya, atau ada orang lain yang berhutang dengan kita ya, yang belum masih dilunasi. Maka dengan itu kita mewasiatkan kepada ahli waris menerusi lisan dan tulisan untuk membuat penegasan, dan juga kepada orang yang kita berhutang itu nanti ya. Maka dengan itu ya, selamatlah kita, terangkatlah kewajipan kita di dalam bab yang berkaitan dengan melunasi hutang. Kerana banyak orang yang meremeh-remehkan dalam bab berhutang. Ya, khususnya ketika mana dia telah memiliki kelapangan untuk membayarnya, dia tidak mahu membayar. Dan ini sungguh satu penyakit. Sebab itu bila seseorang berhutang, maka pertama kali ketika dia berhutang, yang pertamanya hendaklah dia berniat untuk membayarnya kembali. Jangan dia utamakan bila dia telah memiliki wang untuk membayar hutang, tiba-tiba dia tidak gunakan untuk itu, tapi dia gunakan untuk memenuhi kemahuan dia, bukan keperluan. Ini sungguh bencana. Sebab itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ayat yang paling panjang menjelaskan tentang hukum hutang piutang adalah ayat yang berkaitan dengan hutang. Ya, ayat yang paling panjang pada surah Al-Baqarah ayat 285, satu muka surat, ditambah sedikit lagi muka surat seterusnya. Begitu juga Nabi SAW, ya, di antara tanda menunjukkan betapa besarnya hutang ini, sehingga Nabi SAW ya, ketika nak menyolati jenazah sahabatnya, ditanya dulu mereka ini ada hutang atau tidak. Jika ada hutang, maka Nabi SAW tidak ingin untuk menyolatinya, diserahkan pada para sahabat Nabi SAW, menunjukkan besarnya. So ini adalah berkaitan dengan hak harta, hak seseorang, ya, hutang. Demikian juga kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, apabila anda pernah menyakiti, berbuat zolim, menghina atau melakukan perbuatan sejenisnya kepada seseorang, segeralah meminta maaf selagi waktunya masih memungkinkan. Jadi ini hutang yang kedua, tanggungan yang kedua kita terhadap orang lain. Dan kedua-duanya ini adalah datang daripada jurusan hal yang berkaitan dengan muamalah sesama manusia.
Jadi hutang atau tanggungan yang pertama adalah yang berkaitan dengan wang ringgit, harta atau apa saja yang pernah kita pinjam. Dan kita tak kembalikan kepada tuannya. Contoh yang paling mudah, yang kita pinjam daripada jiran sebelah. Pinjam apa? Duit memanglah. Pinjam, katakan pinjam cangkul dia. Alat-alat untuk mencangkul. Ya, kemudian kita tak pulang kepada dia. Jadi harta kita lah pula. Jadi jangan ingat pinjam itu dari segi duit saja, tak. Ya, segala benda yang berbentuk ya, hak milik seseorang kita pinjam. Dan yang kita pinjam itu perlu dikembalikan. Ya, maka naklah kita kembalikan. Kalau di kampung-kampung dulu macam-macam benda dia pinjam. Dia pinjam beras, dia pinjam gula. Ya, bila dia ada, kembalikan. Ya, itu dalam bentuk benda. Tapi yang biasa kita ya, praktikkan adalah pinjaman dalam bentuk wang ringgit. Baik. Jadi kita tidak berhutang dengan seseorang. Satu lagi yang perlu diberi penegasan, hutang ini sebagaimana yang kita sebut hendaklah disegerakan. Itu yang pertama. Hendaklah dibayar ya ketika mana kita telah ada. Ada orang bila dia mati baru dibayar oleh ahli warisnya. Padahal mengikut agensi dia, orang yang memberi hutang itu dia ada keperluan. Ketika mana dia terdesak ingin menggunakan wangnya, maka dia tidak boleh menggunakannya kerana tidak dibayar kepadanya. Ya, contoh sampai berpuluh tahun tak dibayar. Bayangkan kalau wang itu ada padanya, barangkali dapat mengangkat banyak kesulitan dia. Atau dengan wang yang ada pada orang yang berhutang itu, kalau dia gunakan untuk dilaburkannya, dikembangbiakkan wangnya, dilakukan perniagaan, ya barangkali dengan wang yang dia pinjamkan kita, katakan ketika itu dia pinjamkan kita 1,000, 10 tahun kita tak bayar. Bayangkan kalau dalam tempoh 10 tahun itu 1,000 itu dia pergunakan sebagai modal perniagaannya, barangkali sudah jadi 100,000, 10,000 dan seumpamanya. Dan ingat, ketika kita membayarnya kembali, kita bukan bayar 10,000. Ya, ketika kita meminjam kepadanya 1,000, tak, tetap juga 1,000. Ya, jadi apa faedah yang akan diperolehi oleh orang yang meminjam itu? Melainkan pahala. Itu pun kalau dia ikhlas kepada Allah. Tapi kalau sudah timbul kemarahan dan sebagainya, akibat mungkir janjinya kita yang meminjam, maka kan itu merugikan dia. Jadi ingat, tak apa aku bayar walaupun lambat, tak apa nanti aku mati, ahli waris aku akan selesaikan. Ini dosa besar. Sebab apa? Memungkiri janji. Berjanji tak ditepati. Termasuk dalam ciri-ciri orang munafik. Ya, orang munafik kan mendapat kemurkaan daripada Allah. Ya, betapa banyak perkara yang dia telah terlepas. Ya, terlepas untuk meraih manfaat kerana tidak ada wang di tangannya untuk dia melakukan sesuatu. Apatah lagi ketika mana dia diuji dengan kesulitan yang dia sangat berharap dengan wang itu. Maka jangan sekali-kali meremehkan hutang pada seseorang. Ya, bersegera untuk menyelesaikannya. Kecuali memang tak mampu, maklumkan. Mesti maklumkan, jangan melarikan diri. Jangan mendiamkan diri. Ya, yang lebih parah ditelefon berkali-kali, tak diangkat. Tak dipedulikan. Bahkan kemuncaknya dia hantar satu mesej, last warning, jangan lagi telefon saya. Padahal dia yang berhutang. Dan orang yang beri hutang itu memiliki hak untuk menuntut. Maka ini sungguh musibah. Ya, musibah yang paling besar adalah hutang. Sebab itulah berusaha untuk tidak berhutang jika tidak ada keperluan. Jika tidak ada keperluan. Dan kalau berhutang, berhutang sesuai dengan keperluan. Ada orang dia memerlukan untuk berhutang katakan 10,000. Tapi dia berhutang dengan orang 20,000. Ini kan dah sudah langgar ya keperluan. Akibatnya hidupnya hilang keberkatan. Kesulitan demi kesulitan yang dihadapi. Dan itulah yang kita lihat dalam kehidupan. Sebab itu berbelanja ikut kemahuan, bukan ikut keperluan, bukan ikut kemahuan. Akibatnya membinasa. Ada orang perangainya dia suka berhutang ke sana kemari. Apa saja benda yang dia beli, semua dia hutang. Ya, beli kapet hutang, beli kerusi hutang. Apa saja semua dia berhutang. Maka ini sungguh membinasakan dirinya. Jadi kita kena belajar supaya berusaha untuk meminimalkan hutang dalam kehidupan. Sebab hutang itu menyulitkan hidup. Sehingga nanti habis usia kita untuk menyelesaikan hutang. Ya. Sebab itu pentingnya menjadi seorang yang
Ya, merasa cukup dengan apa yang dikurniakan oleh Allah. Contoh, orang di zaman sekarang dia diajar agar memperbanyakkan hutang. Siapa yang mengajar ni? Bank. Bank telefon. Produk dia adalah hutang. Bank ni produk dia hutang. Ya. Telefon kita pula, cik layak ni untuk buat pinjaman peribadi 100,000. Woi, bukan seronok kita. Dapat pinjaman 100,000 cik. Interestnya sikit aja cik. 2.5%. Tak banyak pun cik. Oh, kita berkali-kali, memang sikit dah. Masa panjang, bayar 10 tahun. Kita pun mula berhutang. Berhutang itu, ya wang 100,000 yang kita dapat tadi atau 200,000 personal loan itu, satu riba dah dia, satu bab. Sekelip mata saja habis 200,000. Tak sampai setahun. Sebulan, 2 bulan habis. Selepas itu apa yang berlaku? Sakit kepala. Nak bayar bulan-bulan tapi tidak akan memperolehi apa-apa lagi. Sebab dah habis dah tadi. Itu menunjukkan ia bencana. Ya, jadi hendaklah jauhi diri daripada berhutang dengan cara riba. Dia pasti akan membinasakan. Itu yang pertama, yang paling jelas. Yang kedua, contoh. Ya, dari sudut keperluan, dia perlu kenderaan, perlu kereta. Ya. Katakan dengan kelayakan dia itu dia mampu berdasarkan pendapatannya, dia hanya mampu untuk beli kereta yang berharga 30,000. Tapi apa yang dia buat? Dia beli kereta yang berharga 50,000. Dia kira tolak, tinggal 100 saja. Dia tak ambil faktor risiko. Kalau berlaku apa-apa, habis. Jadi negatif nanti. Itu yang banyak berlaku. Ketika mana berlaku? Ketika krisis ini. Betapa banyak orang yang gaji ni dipotong, bahkan hilang terus gajinya. Bagaimana dia nak survive? Wang simpanan tidak ada. Ya. Itu yang merayu dekat KWSP tu. Ya. Supaya dikeluarkan 10,000 boleh dapat, contohnya. Jadi kadang-kadang bila kita muhasabah, kesilapan itu sebenarnya dari kita. Ya, kerana kita tidak benar dalam cara berbelanja sehingga berhutang melampaui batasan. Sebab itulah Islam mengajar kita bersederhana lah. Memiliki sifat zuhud dan qanaah. Kadang malu, saya takkanlah pakai kereta 30,000. Ya. Kawan saya tu sama macam saya juga, engineer. Dia tu junior engineer lagi, pakai kereta 70,000. Dia pun nak sama berlawan. Itulah akibat. Baik. Jadi semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang pandai dalam menguruskan keuangan. Ya. Hidup ini bukan untuk bergaya, tapi papa. Hidup ini untuk seadanya, sesuai dengan kemampuan. Baik, kembali. Yang keduanya adalah kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, iaitu tanggungan dari sudut, iaitu relationship. Ya. Perhubungan kita, muamalah kita dengan orang lain. Iaitu hak-hak sesama manusia. Selain daripada hak tadi dari sudut keuangan. Ini hak yang banyak dilanggari oleh manusia. Ya, dan sungguh hak inilah nanti yang akan merugikannya di samping hak yang pertama. Ya. Hak hutang ini, ya, dia adalah khusus. Tak ramai, bukan ramai orang yang berhutang dengan orang lain yang tak bayar. Tapi yang kedua ini adalah hak yang banyak dilanggari. Dan sulit untuk cari orang yang berjaya melepaskan diri daripadanya. Iaitu apa? Iaitu dari jurusan muamalah. Ya, menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, menghina, ya, memfitnah, menuduh dusta, memberi pelbagai gelar-gelar, ya, menyindir, ya, gosip, dan banyak lagi. Yang perkara ini datang daripada dua jurusan yang paling utama di zaman sekarang, iaitu lisan dan tulisan. Ya. Berkata Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kanat lahu muzlimatun li akhihi min 'irdihi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinaran wala dirham. In kana lahu amalun salihun ukhiza minhu biqadri mazlamati. Wa in lam takun lahu hasanatun ukhiza min sayyiati sahibihi fahumila alaihi."
Ini perkara yang sangat menakutkan. Yang sewajarnya hadis ini diletakkan di depan kita sentiasa 24 jam. Barang siapa yang pernah berbuat zalim terhadap saudaranya, ya, baik terhadap kehormatannya atau terhadap sesuatu apapun miliknya, maka hendaklah dia meminta kepada saudaranya itu untuk dibebaskan darinya pada hari ini, sebelum datangnya saat ketika mana dinar dan dirham tidak lagi berguna. Ya. Jadi jika dia melakukan itu, maka apabila dia memiliki amal-amal soleh, maka amal solehnya akan diambil, yakni pada hari kiamat sebanyak kezalimannya, ya, yakni lalu diberikan kepada saudaranya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan milik saudaranya akan diambil lalu dibebankan kepadanya. Ya. Dan hadis ini semakna dengan hadis yang lebih jelas, yang lebih terang, yang sering kita dengar. Ya, dan hadis ini sepatutnya kita dokumenkan dia, catat dia. Ya, catat dia dalam hati kita, catat dalam otak ni, minda kita. Ingat dan bawa dia bersama kita 24 jam. Ya, supaya dia dapat menjadi peringatan, as a reminder, bila kita berhadapan, berurusan, berinteraksi dengan lisan dan tulisan. Agar kita zip lisan kita, agar kita tahan, kunci jari kita. Jangan sekali-kali memulakannya. Ya, ketika mana? Ketika kita mula nak memberi respon kepada seseorang. Jangan sekali-kali respon kita itu termasuk dalam bab yang akan membuat kita sesal sesesalnya di negeri akhirat. Dan ini adalah penyakit yang sangat, ya, biasa di zaman sekarang, berleluasa di zaman sekarang. Ya, sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan, sangat mengerikan. Manusia begitu mudah, begitu laju dalam menulis dan mengucapkan lisan. Baca saja komentar-komentar dalam Facebook, baca saja komentar-komentar dalam YouTube, khususnya yang berkaitan dengan, kita lihat satu jurusan saja, dua jurusan. Satu jurusan yang paling banyak di sini berlaku, iaitu dari sudut politik. Yang kedua dari jurusan agama. Dua perkara yang sangat besar. Satu berurusan dengan pemerintah, satu berurusan dengan orang-orang yang berkecimpung dalam urusan agama. Lihat apa yang dikomentar di situ, khususnya bila dia tidak bersetuju dengan kelompok atau orang yang satu lagi. Bahasa-bahasanya sungguh, ya, akan membinasakan mereka itu di negeri akhirat. Itu sudah pasti. Kenapa? Lihat bahasa itu, ya, sama ada dia tak lari daripada fitnah, menghina, mencemooh, berdusta, menyakiti, ya, memberi gelar-gelar buruk, ya, dan pelbagai lagi, berkata dusta, ya. Dan semua perkara-perkara itu akan pasti, ya, dipertanggungjawabkan nanti di negeri akhirat. Dan kita selalu sebut, selalu ingatkan, berhati-hati sebelum kamu berbicara, berhati-hati sebelum kamu menurunkan tulisan. Sebab bila dia berada di situ, dia tak akan padam selama-lamanya. Walaupun kamu yang menulis itu sudah padam, sudah mati, ya, dia akan tetap dibaca. Maka selama mana ia dibaca dan diterima, mempengaruhi orang lain, dan orang lain pula berbuat dan ikut seperti sikap yang kamu lakukan itu, maka dosanya akan berterusan, berantaian, sehinggalah selama mana masih ada tulisan-tulisan kamu itu, ya, di media sosial itu, ya, ataupun ucapan-ucapan yang kamu ucapkan itu terakam, didengar, maka sungguh dosa akan berterusan. Sebab itu berbuat dosa di zaman sekarang khususnya sangat mudah. Ya, tak perlu kita keluar bertemu dengan orang, cukup kita bersendirian, ya, di telapak tangan kita itu, maka, ya, akan menjana banyaknya dosa yang berpanjangan. Ya, dan Nabi SAW telah memperingatkan perkara ini awal lagi, ya, dalam hadis yang pertama yang telah kita bacakan tadi, dan hadis yang kedua ini, ya, yang lebih keras mengingatkan perkara itu, ya, juga diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan bahawa Rasulullah SAW pernah bertanyakan kepada para sahabatnya, tahukah kamu siapakah orang yang muflis, yang bankrupt? Ya, hadis masyhur ni, ya. Setiap diri wajib ni berpegang teguh dengan hadis ni. Wajib mengetahuinya, mengilmuinya, dan mengamalkannya, dan dijadikan dia sebagai shield, ya, sebagai pakaian untuk dirinya, bulletproof, supaya dia selamat daripada kezaliman tadi, iaitu hal yang berkaitan dengan orang lain. Ya, lalu para sahabat Nabi SAW pun menjawab, menurut kami orang yang bankrupt itu adalah orang yang tidak memiliki dirham dan harta,
Sama tak tadi dengan hadis tadi? Sama. Dan memang benar, di dunia definisi orang muflis adalah dia tidak memiliki apa-apa. Bahkan dirinya diatur oleh jabatan insolvensi. Kalau dalam pemerintahan, ada satu jabatan khas, mengatur dia. Ya. Lalu Nabi SAW pun menjawab, membetulkan definisi itu. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati. Ya, orang yang bankrupt itu, yang muflis di kalangan umat itu, umat aku ini, kata Nabi SAW, adalah orang yang datang pada hari kiamat. Ya'ti yaumal qiyamah. Mereka nanti akan datang di negeri akhirat. Ya. Bisolatin, dengan solat mereka. Mereka datang bawa amal, banyak amal orang ini. Bisolatin, wasiyamin, ya wa zakatin. Nabi SAW sebut amalan-amalan yang besar, kewajipan seorang Muslim. Dia adalah ahli ibadah, ahli yang beramal soleh. Ya, datang pada hari kiamat nanti di kalangan umat Nabi SAW. Bisolatin, bawa pahala solat, wasiyamin, bawa pahala puasa, wa zakatin, bawa pahala zakat. Maknanya dia adalah orang yang taat. Wa ya'ti qad syatama hadza. Ini yang takut lepas tu. Yang depan tu good news. Ya. Nabi SAW menyebut ni orang yang datang bukan orang yang tak datang tangan kosong. Well prepared. Di dunia dia mempersiapkan amal, bekal dia. Ya. Maknanya good news nanti dia. Tapi hadis ini menjelaskan sebaliknya. Wa ya'ti, tapi pada masa yang sama, ya qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tapi pada masa yang sama dia datang bawa pahala, dia juga datang bawa dosa. Dosa apa dia bawa ni? Yang pertama, tetapi dia pernah mencaci si fulan. Di dunia dia hobi dia. Salah satu tabiat dia suka mencaci orang. Dan ini banyak tak nampak sekarang. Terlalu banyak berleluasa. Baik orang yang terlibat dengan agama, yang jahil, semua sekali. Majority. Dia jadi mainstream. Dia jadi mainstream. Bukalah Facebook, lihat apa yang mereka komentar. Kalau dia tak setuju dengan satu kelompok, bodoh, bahlul, sial, macam-macam, dajjal, macam-macam gelaran pula dia bagi, macam-macam gelaran. Wahabiyul, salafi, salah, macam-macam dia sebut. Padahal perkataan-perkataan itu adalah perkataan yang mulia. Wahabi itu adalah nama Allah. Ya. Salafi itu adalah terma yang digunakan oleh Nabi SAW. Ya. Itu betapa jahatnya lisan dia. Ya. Dan ada orang yang berkata apa yang orang itu tidak kata. Ini lagi bencana. Ya, dan memfitnah. Ya. Dia melakukan manipulasi fakta. Si A kata B, dia kata C. Ini banyak sekali berlaku. Dan yang paling membinasakan mereka adalah orang-orang yang penuh dengan hasad, penuh dengan dendam kesumat, penuh dengan kejahilan. Mereka masuk bidang yang bukan mereka kuasai. Masya Allah, banyak sekali orang jahil di zaman sekarang berani membicarakan sesuatu yang akan membinasakan dia di negeri akhirat. Ya. Dan banyak berlaku khusus di kalangan ahli agama, yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ini sungguh sungguh membinasakan perkataan-perkataan mereka. Masya Allah. Ya. Di dalam jurusan politik cuma kita lihat bagaimana cacian demi cacian, kutukan, hinaan, fitnah, tuduhan. Kemudian Nabi SAW sebut yang kedua adalah menuduh, berzina terhadap fulana. Banyak tak berlaku ni? Banyak. Kawan tu tak dibuktikan bersalah, dia jaja ke merata tempat untuk menjatuhkan harga diri seseorang. Ya, menuduh berzina. Bahkan orang yang tertuduh berzina itu dipaparkan dalam skrin media massa. Khususnya berita-berita sensasi kononnya untuk menarik orang mengikut channel mereka itu. Tanggung nanti di negeri akhirat. Satu dunia ni. Ya. Telah ditangkap kerana berkhalwat, telah ditangkap kerana berzina. Tak sebut dalam TV ni sekarang istilah berzina tak sebut. Dia sebut apa? Ditangkap berdua-duaan, dan sebagainya. Ini kan dilarang. Ya, walaupun benar kawan itu memang berzina, tetapi dilarang untuk mendedahkan aib dia. Ya. Tu. Apatah lagi bila didapati tak bersalah dia. Ya. Ini menuduh seseorang. Ini Nabi SAW sebut menuduh berzina. Ya. Jadi jangan sewenang-wenang yang menuduh seseorang tanpa bukti. Dan menuduh seorang berzina memerlukan 4 saksi.
yang sangat sulit untuk diperolehi di zaman sekarang. Dan kiaskanlah menuduh lain, ya, yang menyebabkan harga diri dan kehormatan seseorang. Tahan lisan, ya. Nanti kamu akan rugi disebabkan satu perkara ini saja, habis terbatal seluruh amal. Nanti kita akan lihat sambungannya. Kemudian memakan harta si anu, makan harta orang, ya. Dan sekarang ramai orang mengambil harta orang, memakan harta orang tanpa hak, ya, dengan zolimnya. Tadi contoh tadi, berhutang tak nak bayar, ya, duit tu dia bermewah-mewahan, beli aset lah, beli harta tanah lah, beli rumah lah, beli kereta lah, ya. Banyak orang seperti itu, dia suka berhutang tapi tak nak bayar, ya. Guna berhutang untuk dia berjalan bersiar ke sana kemari, update pula dalam status, ya. Berniaga dah maju, ya, war-war pula dalam dia punya media sosial, tapi hutang orang RM50 tak jelas, tak diselesaikan. Ada kata RM50. RM50 sama kamu pinjam dengan 5 juta tau, nanti di akhirat. Ya, sebab itu hak orang. Ya, betul banyak orang makan harta orang dengan cara yang zalim, menipu. Ya, contoh berniaga dia menipu. Itu kan mengambil harta orang dengan cara zalim. Ya. Menipu. Ini, ya, contoh kita selalu bagi contoh dalam menjual barang-barang, buah-buahan. Kita tanya dia, ni buah baru ke lama? Buah baru lah, baru gugur pagi tadi. Padahal dah 3 hari gugur. Itu kan menipu, patutnya harganya dah berbeza. Dia bukan hak dia, dia pergi ambil daripada situ. Ya. Itu orang yang terlibat dengan rasuah, kan mengambil bukan hak dia. Ya. Memeras ubud orang. Ya. Wang pelindungan, ya. Riba, scammer, scammer ni, scammer. Tak serik-serik dia, makin seronok dia dalam menipu manusia. Dah ditangkap dah, tapi tak terbukti lagi kesalahan. Masih berkembang biak dia. Dia tunggu peluang saja. Ya, macam-macam scammer dia buat. Itu scammer dalam jurusan dunia, ada scammer dalam jurusan agama. Dia buat pertubuhan itu, pertubuhan ini, organisasi itu, yayasan itu dan sebagainya. Ini umum, bukan khusus, umum. Ada. Salah guna. Pondok kutip untuk anak tahfiz lah, kutip untuk itu, dia buat collection dan sebagainya. Tengok-tengok dia asalnya kereta buruk aja, dah pakai wildfire contohnya. Nasib baik tak jadi hellfire. Ya. Wang yang dia pungut itu pergi ke situ, jadi kegunaan peribadi. Ini memakan harta manusia. Jangan jadi seperti ahlul kitab. Ya. Itu memakan harta-harta manusia di atas nama agama. Ya, melakukan penipuan demi penipuan. Banyak berlaku ni. Ya, dia buat collection atas nama anak yatim, rupanya untuk dia. Dia pergunakan anak-anak kecil itu duduk di stesen minyak, stesen bas, pergi ke di atas meja-meja makan orang ketika makan, dia minta. Ya. Bagaimana cara kita nak tahu itu penipuan? Senang saja. Kita test dia sekali. Ya. Bila kita tanya dia sekolah mana, dia tak nak jawab. Dia cuba melarikan diri. Ya. Kemudian bila kita tak bagi, dia kata, bang, derma ikhlas ni bang untuk anak yatim. Ini produk jualan. Minta maaf lah adik, pakcik tak berhajat pada produk tu. Tak apalah kalau pakcik tak nak beli produk, pakcik sedekah ikhlas. RM10 sekurang-kurangnya. Tak juga pakcik tak. Pakcik nak derma pada tempat lain. Apa boleh pakcik ni kedekut bukan main? Astaghfirullah. Tu tak ada. Penipuan. Ini kita bercakap realiti yang kita hadapi. Kita temui di RNR, di Lebuh Raya dan sebagainya. Masya Allah. Ini tak ada. Ya, memang modal operandi dia dah di-train anak-anak seperti itu. Kadang-kadang tak padan, anak perempuan dia masih bujang, dia datang merayu-rayu. Dia nasihati segera dengan keras, kata, adik, kamu ni kerja kamu bukan untuk derma, pergi belajar, balik ke sekolah. Waktu orang sekolah kamu datang duduk di sini. Kemudian bukan sehari dua, sepanjang-panjang kita outstation lalu yang sama dia setiap hari ada. Bila masa kamu sekolah ni? Kemudian keluar dalam surat khabar, ya, sindiket. Benar kan? Itu tanda. Ya. Anak-anak bukan tempatnya untuk meminta-minta. Dia ajar sejak kecil lagi meminta-minta. Itu kan bentuk penghinaan atas nama agama lagi. Ya, sungguh ini perkara-perkara yang membinasakan. Ya, kemudian membunuh situ, membunuh. Membunuh banyaknya sekarang. Bermudah-mudahan membunuh orang. Ya. Menyakiti seseorang. Ya, dengan lisan dia. Laser mulut, menyakiti. Ya. Jadi Nabi SAW sebut ni, orang yang datang bawa amalan, tapi dia melakukan pembatal amal. Ya.
Dan kita masih ingat satu contoh yang kita berikan tentang untuk memahamkan hadis ini, tentang kisah yang dikisahkan oleh Nabi SAW. Datang seorang lelaki berkata pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna fulanata tuzkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha." Sahabat Nabi SAW datang mengadu pada Nabi SAW, memberihalkan tentang kisah seorang. "Wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah itu disebutkan dia kerana banyak mengerjakan solat, puasa dan bersedekah." Ini tentang seorang wanita, bukan makna lelaki tak pandai beraya macam ni, tak. Sebab dia contoh tu. Ya. Ada seorang wanita ni, Masya Allah, dia seorang ahli ibadah, mengerjakan solat, puasa, bersedekah. Ya. Lalu dia sambung, ya, hanya saja dia ada satu penyakit, satu perangai. Dia suka menyakiti jiran tetangga dia dengan lisan dia. Ya. Lalu apa kata Nabi SAW? Ya, immediately Nabi SAW react. Hiya finna. Dia tu ahli neraka. Nampak tak? Digambarkan tadi dia sosok peribadi yang ahli ibadah, tapi ada satu penyakit dia buat. Dia sakiti jiran. Sakiti jiran dia satu pun. Jiran kiri kanan contohnya. Orang di zaman sekarang bukan sakiti jiran kiri kanan saja. Satu dunia dia sakiti. Betul kan? Bukan orang hidup saja, orang mati boleh sakiti. Ulama-ulama yang tak sebaliknya dengan dia, yang macam-macam perkataan dia. Yang lebih jahat, dia ambil gambar ulama tu yang telah meninggal dunia, dia alter gambar. Dia letaklah, dia macam-macam, dia buat tampal sebelah mata, dia kata ni Dajjal. Ya. Maka kau nanti kau siaplah di akhirat. Tak selamat. Taubat pun tak lepas. Sebab apa? Berkaitan dengan manusia. Kalau berkaitan dengan Allah, lepas. Sebab itu, betapa ramainya ulama-ulama yang telah pergi meninggalkan kita, mereka sekarang sedang membuat koleksi, mengumpul pahala percuma yang dihadiahkan oleh orang yang mengutuk mereka itu. Yang menghina, yang menuduh, yang melabel. Bahkan sampai menyesatkan dan sebagainya. Kamu tunggu nanti, kamu akan sesat di negeri akhirat. Jika apa yang kamu tuduhkan kepada mereka itu, khususnya yang telah meninggal dunia, tidak seperti mana yang kamu gambarkan, maka takutilah. Apatah lagi yang kamu tuduh itu adalah para ulama Rabbani, ulama yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, yang tak sesuai dan selaras dengan hawa nafsu kamu, maka kamu tunggu nanti di negeri akhirat. Ya, dia dah beruntung dengan amalan yang dia sendiri lakukan, warisan yang ditinggalkan menerusi kitab-kitabnya. Dapat lagi keuntungan berganda, bonus tambahan daripada kejahatan lisan, tuduhan, tulisan dan seumpamanya. Yang kamu nanti akan jadi orang yang paling rugi. Dahlah di dunia tidak ada jasa apa-apa kamu terhadap agama berbanding dengan orang yang kamu tuduh itu. Ya. Maka di zaman sekarang betapa ramainya orang yang bodoh. Ya, bodoh berganda-ganda. Letih, ya, jarinya menulis, lisannya berucap, tapi pahalanya akan pergi kepada orang tersebut. Masya Allah. Ya, ini hadis sungguh besar sekali. Ya, peringatan dan penjelasan. Ya, jadi kemudian apa kata Nabi SAW? Ya, akibat daripada perbuatan mereka itu bawa banyak pahala. Ya, jadi mafhum mukhalafah daripada hadis ini juga adalah apatah lagi orang yang datang langsung tak ada amal ibadah, tapi bawa dosa-dosa ini lagi parah dia. Yang pertama tadi parah dah, yang kedua lebih parah. Ya, lalu kata Nabi SAW, fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanati fa in fadiyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahu faturihat alaihi thumma turiha finnar. Akibatnya apa? Ya, pahalanya diambil untuk diberikan kepada si ini dan si itu. Jadi orang yang pernah dizaliminya tadi, daripada jurusan-jurusan tadi, mengata orang, mengutuk orang, menghina orang, memfitnah orang, ya, membiulkan orang, membodohkan orang, ya, macam-macam lah ucapan lisan yang keluar daripada mulutnya. Ya. Jika pahalanya sudah habis sebelum kewajipannya, ya, jika pahalanya sudah habis sebelum kewajipannya, habis dah. Tak ada lagi dah nak ambil pahala ibadah dia tadi. Dosa banyak lagi. Sebab di dunia hobi dia, hobi suka mengutuk orang, menghina orang. Yang tak selaras dengan dia je, langsung, ya, dia smash kau-kau punya. Seronok dia menikmati. Ni, sebab tu mengumpat ni, menghina
memang profesi yang seronok. Memakan daging manusia. Bangkai, kata Allah Ta'ala dalam Quran. Betul kan? Tu, layak apa? Dalam surah Al-Hujurat itu. Setelah ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ismun wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dha. Ayat itu. Ya. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن Ayat ma akhihi maita. Tu. Makan bangkai mayat. Hinanya orang yang lisan jahat. Ya. Sekarang contoh, kita bagi contoh lah, contoh. Supaya sedar, jangan sekali buka perkataan. Mereka mengatakan kepada pemimpin, Perdana Menteri. Kan Perdana Menteri terkenal dengan gelaran Abah tu kan? Tak puas hati sebab tak dapat keluar ke WSP. Abah kau. Itu kan penghinaan. Menghina para pemerintah, lagi dilarang. Abah kau tu maksudnya bentuk penghinaan. Bahasa sekarang. Tu. Dulu abahku, sekarang abah kau. Maknanya, macam istilah kita bercakap pada soal, belah-belah lah kau. Macam tu. Betul. Berhati-hati. Dia tahan lisan. Dia tak boleh keluar ke dalam EPF tu reda. Ingat konotasi baik sangka. Dulu baik sangka. Ada hikmah barangkali Allah tak bagi kita keluarkan itu. Ya, minta 10,000 dapat 1,000. Alhamdulillah. Daripada tak dapat langsung. Betul kan? Walaupun jiwa kita dia rasa macam tak berpuas hati, tapi semuanya itu telah ditetapkan oleh Allah. Beriman pada takdir. Betul kan? Bersabar. Baik. Jika pahalanya sudah habis sebelum kewajipannya terselesaikan, maka apa berlaku seterusnya? Tak selesai lagi, tak habis lagi kisahnya. Maka sebahagian dosa mereka pun diambil lalu dibebankan kepadanya. Kemudian orang itu dicampakkan ke dalam neraka. Sanggup nak masuk neraka? Wahai orang yang banyak amal. Katakan banyak amal. Ustaz, tok guru dan sebagainya. Ya. Kamu menghina orang musuh kamu itu dengan cara yang tidak wajar, tidak sesuai dengan aturan syariat, kamu fitnah dia, kamu kutuk dia, kamu kata macam-macam. Kemudian ya kamu fitnah, kata dia apa yang tak dia kata. Ya, kemudian pengikut kamu pula sokong kamu, saling mendukung, nanti kamu sama-samalah satu kapal di negeri akhirat dalam neraka. Waliyazbillah. Jadi sebab itulah Nabi SAW ajar kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Khususnya di zaman sekarang, zaman yang penuh fitnah, tahan lisan. Kita boleh tidak bersetuju dengan seseorang, tapi sesuai dengan aturan syariat. Gunalah perkataan-perkataan yang diperintahkan oleh Allah. Jika kita bersetuju dengan suatu pendapat seseorang, khususnya dari jurusan agama, ni yang banyak berlaku khususnya. Inilah fitnah yang paling besar di zaman sekarang, fitnah di kalangan ahli agama. Ya. Jangan sekali-kali kita menipu dalam perbahasan. Jangan sekali-kali kita melakukan manipulasi, tadlis dia panggil. Jangan kita melakukan apa yang orang tak kata, kita kata. Ya, sebab itu Nabi SAW mengingatkan ni, bab pendustaan ini ke neraka dia. Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta di atasku, maka persiapkan dirinya ke neraka. Begitu juga terpakai untuk orang lain. Contoh, kita tak kata, tiba-tiba dia kata, kita kata. Contoh, berlaku perselisihan yang sangat tajam di antara kelompok dalam Islam, khusus dari segi akidah tauhid al-asma' was sifat. Para salaf mereka berjalan, iaitu mereka mengisbatkan, menetapkan, mentazihkan bila kaif. Seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah, khususnya sifat-sifat Allah yang khabarah itu diterima, diimani. Tanpa mentasbihkannya, tanpa membagaimananya, menetapkannya, dan tidak bertanya, tidak menjelaskan kaifiahnya, cukup imani dan berjalan di atas itu. Contoh, Allah Ta'ala menyebut sifatnya, dia memiliki tangan, memiliki wajah. Tetapkan, imani. Jangan mentasbihkannya. Dan jangan bertanya bagaimana, mengkaifiahkannya. Ja'at bila kaif. Terima dia. Tapi datang kelompok satu lagi yang terkena penyakit ilmu kalam ni, dia kata apa? Dia tuduh kelompok yang menetapkan seperti itu adalah mujassimah. Mereka kata, oh kalau begitu kamu telah menganggotakan sifat-sifat Allah. Padahal kawan ni tak kata. Bukan mengatakan anggota. Allah memiliki anggota tubuh badan, tak. Tapi mereka menetapkan, tidak membagaimanakan. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Tapi mereka mengatakan, oh ini kelompok Mujassimah kerana telah menganggotakan ya Allah Ta'ala seperti makhluk. Wal'iyazbillah. Ini kan tuduhan. Dan ini satu penipuan. Maka kamu persiapkan diri kamu nanti di negeri akhirat. Dan itulah yang selalu mereka ulang-ulang dari sejak dulu sampai sekarang. Untuk menuduh orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf ini, mereka adalah kelompok Mujassimah. Ya. Dan mereka menamakan setengah kelompok, seperti contoh mereka menamakan Wahabi itu Mujassimah. Kafir mereka. Sesat. Padahal apa yang mereka ucapkan itu tidak ada pada mereka. Masya Allah, ini contoh yang sangat jelas. Ya, kamu akan bertanggungjawab dengan ucapan kamu itu nanti di negeri akhirat. Apatah lagi yang kamu ucapkan itu adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka takutlah wahai orang-orang yang memiliki sifat takut, supaya kamu tidak jadi orang yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi contoh lain. Banyak lagi dalam agama ni. Sebab apa? Sebab berjalan di atas hawa nafsu. Sebab berjalan di atas amalan nenek moyang. Maka jadilah seperti itu. Contoh dalam bab yang berbentuk khilaf umpamanya. Ya. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah mengatakan contoh, ya, setelah kita solat, kita berzikir perlahan. Ya, masing-masing berdoa. Lalu kelompok yang tak bersetuju ni kata apa? Tengok ni kelompok ni melarang berzikir pada Allah, melarang berdoa. Padahal kawan tu bukan melarang. Kawan tu kata berzikir secara individu. Ya, iaitu zikir sama-sama berzikir, bukan zikir bersama-sama. Faham? Beza. Nabi SAW mengajar kita sama-sama berzikir setelah usai setiap solat 5 waktu. Ya. Bukan zikir bersama-sama. Satu ketua. Subhanallah, subhanallah semua. Tak, masing-masing. Itu. Tapi dia tuduh, oh kelompok ini yang melarang berzikir setelah solat, melarang berdoa. Padahal kawan tu bukan itu. Yang dia maksudkannya adalah berzikir, tetap berzikir kerana dia adalah sunnah. Orang yang memahami sunnah, orang yang pasti akan menjaga sunnah itu, tetap mereka akan berzikir. Ya. Tetap mereka akan berdoa kepada Allah. Tapi dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Cukup sekadar contoh. Ini kan banyak berlaku. Diberikan tuduhan. Ya. Wirid dia Wahabi. Ya, sesat. Bahkan sampai orang-orang awam yang tulis dalam komen-komen itu, ini sesat, kafir, wajib dinyahkan daripada muka bumi. Menyusahkan rakyat, menyusahkan masyarakat, menyusahkan umat. Susah apanya bila diajak kepada sunnah. Yang menyusahkan bila kamu yang menyelisih sunnah. Contoh, tahlilan itu kan menyusahkan. Ya. Oh, bila kita kata yang majlis tahlil itu adalah bid'ah, dia kata kita melarang untuk berzikir la ilaha illallah. Bukan zikir la ilaha illallah itu yang dilarang. Yang dilarang cara yang kamu buat tu. Menyusahkan orang mati. Orang mati. Menyusahkan ahli waris pada orang mati. Kamu datang seronok-seronok makan. Nak yang sedap-sedap. Ya. Padahal sepatutnya kamu tu yang bawa makan pada dia. Ni kamu pula minta hidangan daripada orang yang ditimpa musibah. 2 kali ganda. Tapi mereka buat twist. Mereka twist apa yang kita sebut. Mereka kata, ini tak suka ia berzikir kepada Allah, melarang orang berzikir. Inilah dia ciri khas ahli bid'ah. Itu perbahasan bid'ah panjang. Telah kita jelaskan serba sedikit ya dalam bab Arba'in An-Nawawiyah. Baik. Jadi kesimpulan penting daripada bab ini adalah selesaikan. Ya, sebab itu hendaklah kita declare. Apatah lagi sekarang mudah. Nak berjumpa satu-satu susah. Nak minta maaf. Betapa banyak orang yang menyesali hidupnya kerana telah melakukan perkara ini. Tapi sekarang Allah bagi kita kemudahan. Ya, kita declare dalam Facebook kita. Ya, dalam YouTube buat satu ucapan. Ya, saya dengan ini, dengan rendah diri, dengan sepenuh keinsafan, saya ingin memohon keampunan daripada seluruh sesiapa saja yang mengenali diri saya. Ya, sejak daripada saya kecil sampai sekarang. Jika saya pernah melakukan kezoliman, penipuan, hutang dan sebagainya, saya minta maaf kepada semua sekali. Semoga Allah mengampuni saya dan kita kesemuanya, supaya saya selamat nanti di negeri akhirat. Declare. Buat declaration dalam Facebook kita. Ya, letak di public. Buat declaration dalam YouTube, kita ceramah, upload. Ya. Kerana apa? Sekurang-kurangnya kita telah ada hujah di hadapan Allah. Aku telah berusaha ya Allah untuk memohon ampun kepada orang yang pernah aku sakiti dan sebagainya, sama ada aku sedari atau tidak. Ini penting. Sebab tulisan kita kekal di situ kalau kita tak padam. Kita dah padam. Ucapan kita orang record, orang sebar satu dunia. Macam mana kita nak retract?
Impossible. Ya, sebab dia berantaian. Jadi langkah yang paling selamat adalah prevention. Sebab tu correction, mahal harganya. Tak mampu kita lakukan. Preventif semua mampu. Berhati dengan lisan. Berhati-hati dengan tulisan. Kadang-kadang kita tak bersetuju, kita menggunakan emosi kita. Ya, menggunakan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya. Apatah lagi ahli ilmu. Fitnah yang paling utama sekarang ahli ilmu. Orang agama ni. Ya. Yang tidak bersetuju dengan sesuatu kelompok. Ya, walaupun kelompok itu benar atau tidak benar, gunakan kaedah yang diajar oleh Nabi SAW. Dengan dalil, dengan fakta, dengan hikmah. Ya, yang berjalan di atas aturan. Jangan sekali-kali memfitnah, menipu, manipulasi data, ya, apatah lagi memberi gelar-gelar buruk. Sehingga disebut dengan gelar-gelar macam-macam. Padahal kawan tu telah barangkali bertaubat daripada perbuatannya. Tapi masih diungkit. Masih diungkit. Padahal kawan tu telah bertaubat. Ya. Diberi gelaran-gelaran yang buruk dulu waktu dia berada dalam kesalahan. Tapi dia telah retract. Telah bertaubat. Dia ulang lagi. Kamu siap nanti masuk dalam hadis ini. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Bacalah hadis ini. Ya. Hadam dia. Fahami dia. Hayati dia dan letakkan dia sebagai perisai. Sebelum kamu melakukan sesuatu. Ya. Kerana syaitan memang sentiasa akan menggunakan kamu untuk jatuh ke dalam perkara ini agar bersama dengannya nanti dicampakkan ke dalam neraka. Waliyazubillah. Jadi hadis ini memberikan kita satu peringatan yang sangat jelas, tegas, keras supaya kita selamat di negeri akhirat. Menunjukkan betapa sayangnya Nabi SAW kepada umatnya. Sebab itu orang yang baik adalah orang yang baik muamalahnya dengan manusia. Lisannya terjaga, tulisannya terjaga. Maka dengan itu Allah jadikan kita orang-orang yang selamat di negeri akhirat. Jadi jangan jadi orang yang pengakhirannya tragis, ya, dan mengecewakan dan merugikan. Di dunia orang nampak dia orang soleh, Masya Allah, soleh, alim. Tapi di negeri akhirat pengakhirannya adalah tragis, ya, merugikan, dicampakkan ke dalam neraka. Sebab itu di dunia ini jangan termasuk dalam kelompok ini. Berletih, berpayah, beramal ibadah di dunia, tapi pahalanya untuk orang lain. Dan ini awal-awal lagi Nabi SAW telah sebutkan. Jadi jangan terkesima dengan amalan seseorang. Dia belum selesai lagi urusannya nanti di negeri akhirat. Khawatir dia termasuk dalam hadis ini. Ya, semoga bermanfaat. Ya, apa yang diperingatkan oleh pengarang Hafizahullah Ta'ala khususnya pada bahagian yang ketiga, bebaskan diri daripada segala tanggungan. Hak orang lain. Ya, hak Allah Ta'ala. Ya, ada hak Allah Ta'ala yang belum kita tunaikan, maka segera tunaikan. Apa contoh? Contoh, kita tahun lepas tak berpuasa. Tinggal beberapa hari puasa pada bulan Ramadan. Dekat nanti dah masuk Ramadan. Segera tunaikan. Ya, hutang kita dengan Allah. Ya. Hutang dengan manusia tak terhitung banyaknya. Segera lansaikan. Ya, segera. Sebelum datang hari di mana penyesalan sudah tidak berguna lagi. Ya, ketika itu it's too late already. Ya, maka bersegeralah. Jangan jadi orang yang muflis. Ya. Muflis di dunia tak apa lagi. Ya, sebab itu ramai orang. Ya. Yang peliknya ramai orang memiliki prinsip ini. Mereka sangat takut muflis di dunia. Bankrupt, mereka takut. Ahli perniagaan dan sebagainya. Sebab apa? Bila muflis, dirinya dikawal, nak buat pinjaman itu tak boleh, ini tak boleh. Ya, facilities itu tak boleh, ini tak boleh. Takut sangat dia, jaga. Ya, jangankan muflis, blacklist pun dia takut. Tapi sedikit sekali yang takut muflis di negeri akhirat. Inilah zamannya. Supaya Allah selamatkan, semoga Allah selamatkan kita. Jangan termasuk dalam muflis akhirat. Muflis dunia jauh lebih ringan berbanding dengan muflis akhirat. Jadi pilih yang mana kamu nak. Tentunya dua-dua kita tak nak. Betul kan? Muflis di dunia pun kita tak nak. Muflis di akhirat pun kita tak nak. Dua-dua sekali. Kita nak jadi orang yang kaya raya. Kaya raya di dunia, kaya raya di negeri akhirat. Kaya raya maksudnya kita tak berhajatkan pada orang. Itulah kaya. Ya, definisi yang paling mudah kaya adalah orang yang tidak berhutang. Itu kaya. Ya. Apa dia? Itulah orang kaya yang hakiki. Ya. Dan kaya yang hakiki sebenarnya kaya nanti di negeri akhirat. Kaya dengan amal ibadah, kaya dengan pahala. Dan dia menjadi orang yang paling kaya di negeri akhirat, iaitu pemilik syurga. Pemilik syurga itu adalah yang paling kaya. Yang masuk dalam syurga itu yang paling kaya. Masuk neraka paling papa ke dada, muflis. Pilihlah yang mana satu nak. Semoga Allah meletakkan kita agar sentiasa memilih
untuk menjadi orang kaya di negeri akhirat, menjadi ahli syurga. Semoga Allah Ta'ala yang memberikan kita kefahaman dan menjaga kita daripada terjatuh ke dalam penyakit yang sangat membinasakan ini, iaitu yang melakukan kezoliman terhadap hak sesama kita khususnya. Jaga lisan, jaga tulisan, jaga tindakan, jaga perbuatan, jaga muamalah sesama kita. Ya, kerana itu akan menyelamatkan kita nanti di negeri akhirat. Wallahu a'lam. Selesai sudah penjelasan ya peringatan daripada Syekh Hafizahullah Ta'ala. Satu bab yang penting, iaitu membebaskan diri daripada segala tanggungan. Semoga Allah menjaga kita dalam bab ini. Semoga Allah menyelamatkan kita. Baik, InsyaAllah panjang umur, kita akan menyambung pada bahagian yang keempat, iaitu sikap kita pula terhadap ahli keluarga dan orang-orang yang tercinta. Bagaimana pula kita harus bersikap ya terhadap golongan ini. Akan datang nanti penjelasannya. Segala kebaikan semuanya adalah daripada Allah. Semoga Allah ya terus memberikan limpahan nikmatnya, kebaikan-kebaikan kepada kita, dan memberikan peringatan, pengajaran ya sebagai ya untuk kita menjaga diri kita daripada terjatuh dalam perkara-perkara yang merugikan kita di negeri akhirat. Khususnya salah satunya berusi jurusan diuji dengan sakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya sakit itu nanti menjadi kafarah terhadap dosa-dosa kita dan memberikan kebaikan dan keberuntungan ketika kita berdiri di hadapan Allah di negeri akhirat. Semoga Allah menghimpunkan kita kesemuanya nanti di negeri akhirat dalam keadaan dipermudahkan segala urusan, dan kemuncaknya dihimpunkan kita kesemuanya di dalam syurga Firdaus bersama dengan pengarang kitab ini, Syekh Dr. Abdullah bin Ali Al-Ju'aisin hafizahullah ta'ala, dapat bersama dengan Nabi SAW dan para sahabat, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.